Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada semua murid-murid tahun 4 Jaya. Hari ini kita berjumpa lagi dalam sesi PDPR kita. Okey. Jadi cikgu harap semua dalam keadaan yang dah bersedia, sihat bersama keluarga di samping bersama kuih raya. Okey. Jadi sambil-sambil makan kuih raya tu bolehlah ikuti PDPR kita pada hari ini, di mana pada hari ini kita akan belajar tentang tajuk yang telah pun kita belajar pada minggu lepas tapi tak sempat kita habiskan, iaitu pembiasan cahaya. Okey, dalam tajuk ni pada PDPR kali ini ada dua objektif yang kita nak capai. Okey, yang pertama menyatakan 3 situasi ataupun 3 fenomena yang menunjukkan berlakunya pembiasan cahaya. Yang kedua menyatakan 3 kegunaan pembiasan cahaya dalam kehidupan seharian. Okey, jadi pembiasan cahaya ni salah satu daripada beberapa sifat cahaya yang kita nak belajar. Okey, sebelum ni kita dah belajar bahawa cahaya bergerak lurus dan cahaya boleh dipantulkan. Okey, ni sifat cahaya yang ketiga, iaitu cahaya boleh dibiaskan. Okey, jadi bagaimana pembiasan cahaya boleh berlaku? Okey, apabila cahaya bergerak melalui dua medium ataupun dua bahan, okey, yang lud sinar. Lud sinar ni maksudnya dia boleh ditembusi oleh cahaya. Okey, tetapi dua bahan yang berbeza. Jadi apabila cahaya melalui dua bahan lud sinar yang berbeza, arah pergerakan cahaya dia akan berubah, iaitu dia akan terpesong, macam dalam rajah yang cikgu tunjuk di bawah lah. Okey, yang pertama cahaya melalui udara. Udara ni dia lud sinar. Kemudian masuk ke dalam air pula. Okey, maknanya kita suluh guna lampu suluh daripada udara, dan lampu suluh tu bergerak daripada udara dan masuk ke dalam air yang lud sinar juga. Jadi arah pergerakan cahaya tu dia akan terpesong atau terbengkok sedikit. Okey, macam ni. Okay. Yang kedua, contoh kalau daripada air kita suluh, lepas tu dia pergi kepada kaca. Kaca ni pun dia bahan lud sinar juga, dia boleh ditembusi cahaya. Itu maksud lud sinar. Okey, pun sama juga, dia akan berlaku pembiasan cahaya. Arah pergerakan cahaya yang asal tu dia akan terpesong sedikit. Okey, ataupun daripada udara dia pergi kepada kaca. Okey, maksudnya kita suluh daripada udara ni, lepas tu dia cahaya tu mengenai kaca yang agak tebal lah. Kaca yang boleh ditembusi cahaya juga, tapi dia agak tebal, maka akan berlaku juga pembiasan cahaya. Maksudnya pembengkokan arah pergerakan cahaya itu tadi. Okey, jadi itu sedikit ataupun pengenalan kepada pembiasan cahaya, bagaimana ia boleh berlaku. Okey, yang pentingnya kedua-dua bahan yang dilalui oleh cahaya tu adalah bahan lud sinar. Okey, jadi kalau dia macam ni, okey, daripada udara tu lud sinar, cahaya boleh lalu bergerak melalui udara. Tetapi bila sampai pada kayu, dia tak cahaya tu tak boleh menembusi kayu. Makanya tak adalah pembiasan cahaya berlaku di situ, dan cahaya tu akan terhenti ataupun dihalang oleh kayu. Macam mana kita tengok dalam rajah ni lah. Jadi cahaya tu dia akan mengenai kayu, lepas tu dia tak akan bergerak lagi. Okey, dia akan terhenti di situ. Okey. Kemudian yang kedua, kalau kita guna cermin muka. Cermin muka ni dia bukan bahan lud sinar. Okey. Kalau kita suluh dia tak akan tembus melalui cermin muka, tetapi sebaliknya dia akan dipantulkan semula. Itu pun tak berlaku pembiasan cahaya. Maksudnya pada ketika ni akan berlaku pantulan cahaya. Pembiasan cahaya ia tidak berlaku. Okey, jadi macam mana nak tunjukkan kepada kamu ataupun nak buktikan pada awak, kita nak tengok bagaimana pembiasan cahaya berlaku. Kita tengok uji kaji sikit yang cikgu dah buat ni. Okey, kita tengok sini. Okey, mulanya kita ada satu kotak kat situ. Okey, cikgu tandakan dengan tanda X ataupun tanda pangkah kat situ. Nampak tak? Okey, kemudian cikgu ambil lampu suluh. Okey, cikgu suluh kat situ. Okey, maksudnya cahaya akan bergerak lurus daripada lampu suluh tu terus pada kotak. Okey, jadi cahaya hanya melalui udara saja. Cuma satu medium je dia lalu. Okey, iaitu mediumnya udara. Tapi bila cikgu letak air, okey, bekas yang ada air, dia dah melalui dua medium. Satu udara, satu air, dan kita dapat perhatikan, nampak tak? Arah ataupun
cahaya yang mengenai kotak tadi dah terpesong sedikit daripada tanda asal dia. Maksudnya semasa dia bergerak tu, dia telah terpesong pergerakan di terpesong arah dia. Itu yang menunjukkan bahawa pembiasan cahaya telah berlaku. Okey. Jadi itu contoh dia. Okey, jadi 3 situasi yang menunjukkan pembiasan cahaya berlaku pada kehidupan kita seharian. Okey. Kita tengok kat sini. Okey. Kita masukkan sudu ataupun benda-benda yang agak tegak ke dalam air. Okey. Cahaya dari sudu ni, okey, kita dapat melihat kerana cahaya masuk ke dalam mata, bukan mata yang suluh pada objek tu. Okey. Jadi cahaya dari objek, cahaya dari sudu akan bergerak daripada air ke udara, dan dalam masa ia bergerak itu, pergerakannya telah terbias ataupun telah terpesong daripada air ke udara. Maka cahaya itu akan masuk ke dalam mata kita. Tapi mata kita nampak straight. Dia nampak macam tegak saja. Jadi kita nampak macam sudu tu bengkok. Okey. Ini video yang kita nak tengok ni. Macam ni. Okey. Okey. Asalnya cikgu ada sebatang pensel. Tegaklah pensel ni. Okey. Kemudian cikgu masukkan dia ke dalam air. Nampak tak? Seolah-olah pensel tu bengkok. Dia bukan jadi bengkok. Ia kelihatan bengkok. Dia tak bengkok pun. Dia tetap tegak. Tapi mata kita yang nampak dia bengkok. Okey? Kerana pembiasan cahaya telah berlaku. Cahaya dari pensel daripada dalam air tu bergerak ke air, kemudian bergerak ke udara dan masuk ke dalam mata kita, menjadikan kita nampak, seolah-olah kita nampak pensel itu bengkok. Jadi salah satu situasi yang pertama ialah objek yang lurus akan kelihatan bengkok di dalam air. Jadi ini salah satu contoh berlakunya pembiasan cahaya. Okey, yang kedua. Okey. Kita tengok sini. Okey, kita ada 2 duit siling kat situ. Okey. Duit siling 10 sen, okey, saiznya sama. Satu di atas meja, satu lagi di dalam mangkuk. Okey, kemudian kita tuangkan air, maksudnya duit siling yang pertama tu berada di dalam air. Okey. Apabila dia berada di dalam air, okey, kita dapat perhatikan saiz duit siling yang di dalam air tu, okey, seolah-olah macam lebih besar daripada yang di luar bekas tu. Nampak tak? Okey. Dia tak jadi besar tapi kelihatan besar. Contoh macam tu lah. Kalau ikan pun sama, dalam akuarium nampak besar, tapi bila kita keluarkan sebenarnya nampak kecil saja. Okey, nampak kecil saja. Jadi ini salah satu lagi fenomena pembiasan cahaya di mana objek kecil kelihatan besar. Okey, itu yang kedua. Okey, objek kecil kelihatan besar. Bukan jadi besar, kelihatan, nampak macam besar. Ketiga, okey, kita tengok kat sini, lebih kurang macam tadi juga, tapi kita nak tengok macam tentang kedudukan. Okey, kita nampak duit siling ni di dalam bekas ni nampak macam dalam, terletak di jauh ke dalam bekas tu. Tapi bila kita isikan dengan air, okey, kita akan dapati seolah-olah mangkuk tu ataupun duit siling tu tidaklah dalam macam yang kita nampak tadi. Macam nampak lebih cetek sikit. Nampak tak situ? Ini bahaya ni. Okey, yang biasa berlaku dekat kolam-kolam renang. Kolam tu sebenarnya dalam, tapi kita nampak cetek, kita pun terjun lah dalam tu. Jadi kalau tak cukup tinggi, kita boleh lemah. Jadi hati-hati. Sebab tu dekat kolam dia kadang dia tulis berapa kedalaman air tu. Jadi kita kena tahulah tinggi kita berapa, kedalaman berapa. Okey. Jadi kat sini pun sama. Okey. Daripada duit siling di dasar gelas tadi tu, di dasar bika tadi tu, okey, cahaya akan bergerak, okey, ke permukaan air dan akan bergerak melalui udara pula ke dalam mata kita, tapi mata kita nampak lurus saja. Seolah-olah duit siling tu tadi, okey, terletak lebih menghampiri permukaan air. Nampak macam tak berapa dalam tempat tu, tapi sebenarnya dalam. Okey. Jadi tadi yang pertama, objek lurus kelihatan bengkok. Ingat tak? Yang kedua, objek kecil kelihatan besar. Sekarang ni tempat dalam kelihatan cetek. Okey, itu fenomena yang ketiga. Dan yang terakhir sekali, ni yang biasa kita nampak bila waktu hari panas, kita naik kereta ke, kita jalan kaki tempat panas,
kita nampak seolah-olah macam jalan tu berlopak. Sebenarnya jalan tu kering. Jadi ini salah satu lagi kesan ataupun fenomena pembiasan cahaya. Nampak tak di situ? Okay. Ikutlah itu. Sebenarnya jalan ni kering ni, tapi kita nampak macamlah telah sangat basah. Itu adalah salah satu tanda ataupun fenomena pembiasan cahaya berlaku. Jalan kering kelihatan berlopak ataupun berair. Jadi ini adalah 4 contoh ataupun fenomena menunjukkan pembiasan cahaya. Okey, yang ini. Tapi awak kena ingat 3 je lah kurang-kurangnya. Tapi kalau dapat ingat 4 lagi bagus. Objek lurus kelihatan bengkok, objek kecil kelihatan besar, tempat dalam kelihatan cetek dan jalan kering kelihatan berlopak. Baik. Jadi apa kegunaan dia setelah kita tahu pembiasan cahaya ni berlaku? Okey, kita fokuskan kepada nombor 2 dan 3. Objek kecil kelihatan besar dan tempat dalam kelihatan cetek ataupun tempat yang jauh akan kelihatan lebih dekat. Jadi kat sini kita boleh guna fenomena pembiasan cahaya dalam kehidupan seharian. Okey, cikgu nak tanya, kat mana kita nak gunakan supaya objek kecil kelihatan besar? Ataupun tempat yang jauh kita nak nampak dekat. Apa alat dia yang kita gunakan? Okey, contoh kita nak baca buku, huruf tu kecil, kita nak nampak dia lebih besar. Okey, ataupun objek tu kecil, kita nak nampak dia besar. Kat situ kita boleh gunakan pembiasan cahaya ini untuk membantu kita. Ataupun tempat yang jauh kita nak nampak dekat sikit dengan kita. Okey. Jadi ada beberapa alat ataupun objek yang manusia cipta berdasarkan pembiasan cahaya. Kalau kita tengok mikroskop untuk melihat objek yang halus supaya kelihatan besar. Okey, kaunter pembesar pun sama. Kita nak tengok serangga yang kecil supaya boleh nampak besar. Dan juga cermin mata. Huruf yang kecil kita boleh nampak besar kalau kita nak membaca buku. Jadi kat sini kegunaan pembiasan cahaya telah pun kita gunakan untuk mencipta beberapa alat yang boleh membantu kita. Ini untuk objek kecil kelihatan besar. Mikroskop, kaunter pembesar, cermin mata. Siapa yang biaskan dia? Kalau tadi air, tapi sekarang bukannya air, tetapi kaunter-kaunter pada alat ini yang akan membiaskan cahaya supaya objek itu jadi lebih besar. Kelihatan besar, bukan jadi lebih besar. Okey. Kemudian kita tengok yang ini. Okey, tempat yang jauh boleh kita nampak dekat. Objek yang jauh kita boleh gunakan teleskop dan juga binocular. Kita biasa panggil teropong-teropong, sebenarnya binocular. Okey, yang ini sebelah kiri kita ni teleskop. Ini pun sama. Okey, pembiasan cahaya dibiaskan oleh kaunter. Cahaya daripada objek yang kita nak tengok tu akan dibias melalui kaunter masuk ke dalam mata kita, kita akan nampak dia jadi lebih besar ataupun lebih dekat. Okey, jadi ini adalah 5 objek. Jadi yang ini tadi 3, yang ini tambah lagi 2. Jadi ini 5 objek yang menggunakan pembiasan cahaya. Jadi cikgu rasa sampai setakat ini saja pembelajaran kita dan cikgu harap awak dapat capai kedua-dua objektif tadi. Okey, dan bolehlah jawab soalan yang telah pun cikgu sediakan, dan untuk itu cikgu ucapkan selamat belajar dan bye bye. Okey.